Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk kita iaitu susunan ayat. Jadi mohon kepada semua untuk rujuk modul PDPR kita muka surat 7 ya, dan kita akan fokuskan kepada tajuk menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, jadi ayat songsang ataupun secara umumnya maksud songsang di sini ialah terbalik. Ya, maksudnya ialah terbalik susunannya. Okay, jadi kita akan cuba fahami dulu ya, apakah itu ayat biasa. Ya, jadi biasanya untuk dalam pembinaan ayat secara umumnya ada dua komponen penting dalam kita membina ayat, iaitu mestilah mempunyai subjek dan predikat. Ya, dan kebiasaannya subjek itu terletak di hadapan dan predikat itu terletak di bahagian belakang. Yang itu kita panggil sebagai ayat biasalah, ya, ayat biasa. Maka kita perhatikan ayat ini, budak Samsik itu sangat nakal. Jadi kita boleh penggalkan di sini subjeknya budak Samsik itu dan predikat sangat nakal. Okey, jadi subjek ini dengan kata lain merupakan pokok utama, ya, pokok cerita. Predikat ni merupakan cerita. Jadi kita dah kenal pasti manakah subjeknya dan manakah predikatnya. Okey, maka kita nak songsangkan pula. Jadi songsang ini maksudnya ialah terbalik. Maka kita terbalikkan predikatnya mai ke hadapan dan subjek mai ke belakang, ya. Jadinya ayat tu akan jadi seperti di bawah inilah, ya. Jadi sangat nakal budak Samsing itu. Okey, maka ini adalah ayat songsang. Kita dah terbalikkan kedudukan ataupun susunan ayat tersebut. Ya, jadi subjek di belakang dan predikat di belakang, di hadapan, ya. Ini adalah ayat songsang. Mudah saja, ya. Tak susah untuk kita fahami cara untuk menukarkan ayat, kecuali bila ayat itu panjang, ya, ada penerang di belakang ataupun kita kenali sebagai predikat dua, jadi yang itu agak mencabar. Tapi di sini saya terangkan kepada kamu semua cara yang asas, ya, teknik yang mudah yang asas untuk kamu menukarkan ayat subjek ayat biasa kepada ayat songsang. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula, okey, dalam modul muka surat 7. Okey, di sini ada penerangan tentang ayat biasa, ya, ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, saya dah terangkan tadi, ya, bahawa ayat susunan biasa subjek sebagai permulaan ayat, tetapi ayat susunan songsang predikat adalah sebagai permulaan ayat lah sebab dikedepankan. Baik, contoh ayat 1 ini tadi saya dah terangkan, budak Samsing itu sangat nakal. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Ya, wanita itu siapa? Ya, jadi wanita itu adalah subjek dan siapa itu adalah predikat. Tetapi bila kita songsangkan, siapakah wanita itu? Okay, jadi selama ini apabila kita menulis ayat tanya, kita biasa gunakan ayat songsang. Ya, siapakah, ya, bilakah, di manakah, ya, apakah, ya, bagaimanakah. Kita mulakan, sebenarnya kita gunakan ayat songsang tu. Ya, okey. Kemudian kita lihat pula contoh ketiga, buku-buku itu belum disusun. Ya, buku-buku itu subjek dan yang di belakang itu adalah predikat. Bila disongsangkan, belum disusun buku-buku itu. Baik, adakah ayat songsang ni salah? Ya, ayat songsang ni tak salah, ya. Ayat songsang ni betul. Ya, dia betul, ya, dia tak salah selagi kita menukarkan ayat itu, ya, menyongsangkan ayat itu mengikut susunan secara tetaplah, ya, mengikut susunannya asal. Maksudnya di sini bila predikat tu susunannya begitu, bila kita kedepankan kita akan ikut sama, ya. Kalau contoh ayat di sini, buku-buku itu belum disusun. Kalau kamu tukarkan ayat tu, ya, itu disusun belum buku-buku, macam tu jadi salah lah, sebab itu bukan menyongsangkan ayat. Itu kita kata, nak kata apa kat situ, ya, menghuru-harakan ayat, salah. Ya, jadi dia mesti ikut susunan yang betul. Kita kedepankan keseluruhan predikat, kemudian subjek tu kita letak belakang, ataupun kita kedepankan sebahagian predikat, kemudian diikuti subjek dan ada predikat. Yang tu betul. Susunan tu kena betul.
Baik, sekarang cuba kita lihat latihan. Ya, latihan A. Meminta kamu untuk menukarkan ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang. Ingat, ya, kita perlu kenal pasti dahulu bahagian mana subjeknya dan bahagian mana predikatnya, maka kita akan songsangkan, ya, antara subjek dan predikat itulah, ya. Okey, sekarang tengok ayat 1. Adiknya sudah pulang ke rumah. Manakah subjek? Kita akan nampak di sini subjeknya di sinilah. Subjek kalau ayat biasa, subjek memang duduk di hadapan. Ya, itu confirm. Jadi bila di depan tu saja itu, maka itu adalah subjek. Maka di belakang itu adalah predikat. Ini subjek, ini predikat. Baik. Dalam ayat ini, okey, sebenarnya dia ada dua predikat. Adiknya sudah pulang. Okey, sampai ni predikat maknanya. Ini adalah predikat kedua. Predikat kedua ni macam penerang. Ya, penerang. Jadi kalau kita songsangkan ayat 1, ya, kalau kita songsangkan predikat secara keseluruhan dan kita songsangkan subjek tu ke belakang, maka ayat ni akan berbunyi sudah pulang ke rumah adiknya. Ya, sudah pulang ke rumah adiknya. Okey, itu cara yang paling mudah sekali. Okey. Ataupun cara kedua, kita songsangkan sebahagian predikat. Ayat itu akan jadi bagaimana? Sudah pulang adiknya ke rumah. Pun betul. Sudah pulang adiknya ke rumah. Syarat utama ayat songsang ini ialah subjek wajib duduk belakang. Okey, subjek wajib duduk belakang. Ataupun kalau kamu nak tukar di sini, ke rumah adiknya sudah pulang pun boleh. Ke rumah adiknya sudah pulang pun boleh. Ya, jadi kita kedepankan sebahagian tapi kena ikut pemenggalan yang betul. Kamu tak boleh kata kamu tukar pula. Sudah ke rumah pulang adiknya, salah. Ya, sudah adiknya ke rumah pulang pun salah sebab dia tak ikut susunan yang asal yang saya sebutkan tadi. Itulah, ya. Okey. Kita tengok pula ayat yang kedua. Budak-budak itu masih bermain di tanah lapang. Okey, subjek memang duduk di hadapan. Kita penggalkan di sini, ini subjek. Okey, ayat 2 sama kes macam ayat 1. Kita nampak di sini dia ada penerang di belakang. Perasan tak? Ya, masih bermain, ini adalah predikatnya, masih bermain di tanah lapang. Okey, ini predikat 1, ini predikat 2 sebenarnya. Jadi cara paling mudah kamu kedepankan ke semua bahagian predikat ini untuk kamu songsangkan. Masih bermain di tanah lapang budak-budak itu. Okey. Ataupun kamu boleh tukarkan jadi macam di atas tadilah. Okey. Yang penting subjek duduk belakang. Di tanah lapang masih bermain budak-budak itu. Ataupun masih bermain budak-budak itu di tanah lapang. Okey? Faham ya? Sekarang kita teruskan pula dengan ayat ketiga. Mana subjeknya? Cuba fikirkan manakah subjeknya? Kelakuan anak gadis. Pak Dolah. Sampai sini. Panjang subjek. Predikat dia pula yang pendek. Okey, jadi ini subjek, ini predikat. Untuk ayat ini, predikat dia cuma ada, dia tak ada predikat dua. Dia tak ada penerang pun. Ya, jadi kalau yang begini memang kamu kena tukar ke depan teruslah. Ya, sangat sopan kelakuan anak gadis Pak Dolah. Ya. Subjek ni kalau panjang pun kamu tak boleh tukar-tukar macam predikat tau. Kalau macam predikat, kita boleh penggal predikat 1, predikat 2, kita boleh lompat sana, kita boleh lompat sini kan. Tapi kalau subjek panjang, kamu tak boleh ambil sekerat-sekerat. Contohnya macam mana nak kata sangat sopan Pak Dolah kelakuan anak gadis, tak boleh lah. Jadi ataupun macam mana ni sebab dia cuma 2 penggal saja kan. Jadi memang subjek kita tak boleh penggal-penggalkan. Subjek dia mesti ambil semua. Dia tak sama macam predikat. Kita boleh penggal ikut ada predikat 1, ada predikat 2. Predikat 2 ni adalah penerang kepada predikat 1. Okey nah. Kalau kamu tak boleh faham predikat 2 ni, tak apa. Kamu tukarkan keseluruhan lah. Ya, keseluruhan ni bawa ke depan semua, lepas tu subjek pergi belakang. Kalau kamu rasa ya kamu nak buat cara macam penggalkan P2, P1 ya, subjek semua tu, ikutlah mana yang kamu rasa kamu nak buat. Okey, yang keempat pula. Jambatan yang dibina oleh penduduk kampung itu masih utuh.
Manakah subjek? Okey, dalam ayat ni subjek ni pun panjang juga. Bila ada perkataan itu memang senang. Subjek biasanya dia mesti sampai itu. Ini subjek panjang juga. Ni predikat. Ayat 4 sama kes macam ayat 3. Ya. Sama kes macam ayat 3. Ya, terus predikat ke depan dan subjek ke belakang. Okey, ayat 5. Rendang ayam itu sangat enak. Okey, ada itu senang. Penggal situ, sini subjek, sini predikat. Ni pun senang juga. Ni tak ada predikat dua. Okey. Baik, selesai untuk latihan A. Kita tengok pula latihan B. Okey, untuk latihan B, minta kamu tukar ayat bersusunan songsang kepada ayat susunan biasa. Kalau tadi dah elok-elok biasa, kamu songsang kan? Sekarang yang songsang, kita nak betulkan balik jadi ayat biasa. Cara dia macam mana? Sama juga. Kita penggalkan juga mana subjek, mana predikat. Bila kita jumpa ayat songsang, maka yang di depan tu dah tentu predikat lah. Yang belakang itu adalah subjek sebab dia telah disongsangkan daripada ayat biasa tadi. Kan? Okey, cuba tengok ayat 1. Manakah subjek, manakah predikat? Sungguh cantik baju kebaya kamu. Okey, jadi kita nampak di sini baju kebaya kamu subjek. Ini adalah predikat sebab dia dah songsangkan. Jadi kamu tulis baju kebaya kamu sungguh cantik. Senang kan? Okey, 2. Berbau harum kari ayam itu. Sini kan? Sini subjek, sini predikat. 3. Di sekolah tadikah adik sekarang? Okay, ini macam mana? Predikat mana? Di sekolah tadika. Lagi? Subjek mana? Adik. Ni adik ni subjek. Ni sebenarnya subjek. Ini sebenarnya predikat 1 ni predikat 2 tau. Nampak tak? Ya, predikat 1 predikat 2. Jadi adik kalau kita tukar jadi ayat biasa jadi bunyi adik di sekolah tadika sekarang. Okay, cuba tengok ayat 4. Manakah subjek dan predikat? Ni depan tengok ke rumah nenek dia esok pagi. Cerita dia apa? Ke rumah nenek, betul tak? Cerita dia ke rumah nenek. Siapa nak pergi rumah nenek? Dia. Ini pun sama macam ayat 3. Sini subjek, sini predikat 1, sini predikat 2. Ayat jadi macam mana? Dia ke rumah nenek esok pagi. Kan? Okey, 5. Sungguh indah pemandangan di tepi pantai itu. Cerita dia mana? Mana predikat? Predikat dia mana? Ni, sungguh indah. Kan? Sungguh indah. Ini predikat. Ya, predikat. Pemandangan di tepi pantai itu, nampak ada itu kan? Pemandangan di tepi pantai itu. Ini adalah subjek. Kita songsangkan saja. Okey? Boleh tak boleh ni? Ya, harap semua faham. Ya, dan boleh membantulah atas penerangan cikgu ni. Terima kasih.